Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video kali ini kita akan membincangkan tentang kekuatan minda dalam berbasikal. Walaupun sebelum ni saya banyak membincangkan tentang teknikal, tentang kemahiran, skill, iaitu berkayuh, di mana contohnya kita menggunakan kekuatan cadence untuk menaluki bukit dan sebagainya, dan juga tip-tip pemakanan dan banyak lagi video-video yang telah saya kongsikan sebelum ini. Tetapi kali ini saya akan membincangkan satu topik yang menarik, yang mungkin subjektif, iaitu tentang kekuatan minda. Jadi topik ini adalah amat penting kerana ia adalah sesuatu yang menentukan sama ada cyclist itu akan ditinggalkan oleh rakan-rakannya dalam kumpulan berbasikal ataupun group ride, ataupun rider itu ataupun peminat basikal itu akan patah balik rumah, tidak jadi berkayuh. Okay. Jadi kekuatan minda ni adalah amat penting berdasarkan pada pembacaan saya dan juga pengalaman saya sendiri, dan 5 tip yang akan saya kongsikan adalah amat penting. Baru ini saya juga telah buat satu kaji selidik dalam channel saya Sebang Basikal is Free dalam ruangan community, di mana saya telah bertanyakan apakah matlamat utama yang anda ingin capai dalam hobi berbasikal ini, dan di mana 33% mengatakan bahawa mereka ingin menjadi lebih kurus ataupun mengurangkan berat badan, dan 32% mengatakan bahawa sekadar bersantai, beriadah dan juga menghilangkan kerusingan ataupun stres. Jadi ini menarik, ya, terutama tentang jawapan yang kedua, iaitu 32% mengatakan bahawa ia adalah bersantai. Tetapi ini juga bermakna bahawa ada juga kemahiran-kemahiran dan ada juga masalah yang dihadapi di dalam mencapai matlamat ini. Jadi selain daripada tip ataupun perkongsian saya dalam video-video yang sebelum ini, jadi ingin saya maklumkan bahawa kekuatan minda adalah tidak kurang pentingnya dalam mencapai matlamat utama dalam hobi berbasikal ini. Jadi inilah antara video yang amat penting sekali, sebab kita boleh dengar di mana sebelum ni saya telah berkongsi, iaitu bapa mentua saya pada tahun ni beliau berumur 70 tahun, di mana Hot FM telah bertanyakan kepada bapa mentua saya ni, tanyakan apakah sebenarnya pada umur beliau tip ataupun resepi di mana beliau masih boleh berkayuh pada jarak yang jauh. Jadi kita dengar temu ramah ini. Siapa cakap umur 68 tahun tidak mampu untuk mengayuh basikal selama sejauh 200 km? Siapa cakap? Siapa ada cakap? Ya, bukan sakat 200 km. Naik podium masalahnya. Ini lagi dahsyat daripada bapak mentua aku lah. Bapak mentua aku 65. 68 tapi luar biasa. Tapi bapak mentua kamu dahsyat kot. 65 main golf. Berhenti. Okay, padu lah. Padu. Okey, kita nak cerita pasal Pakcik Meja Bersara Muhammad Fauzi Abdullah. Bila kita nak cerita macam biasalah, mesti dah ada kat talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dapat dengar seorang orang Kedah pagi-pagi ni. Rasanya antara tip pertama adalah bangun pagi ni. Tengok tak? Betul. Setuju. Sihat ke tu? Alhamdulillah. Hari ni tak ada mengayuh? Hari ni rencana ada. Rencana ada acara minggu ni untuk ucapan merdeka pada hari hari 30 hari ni. Mereka right 30 bulan nanti. Tu berapa jauh pula, Haji? Itu anggaran yang disaing dengan NAN tu yang dalam 300 pun. 300 kilometer. Betul kata anda, Pakcik Meja Bersara Muhammad Fauzi Abdullah pernah naik podium untuk Power Man, guys. Nombor 3, guys. Ya, 200 kilometer kan? Sebelum ni pernah menyertai Langkawi Ride, Siambi Ride, UTP, Still Is Real. Banyak lah. Ni nak tanya ni Acik. Ya. Apa tip dia? Apa ni yang boleh di-share lah dengan mungkin anak muda, mungkin atau yang mungkin dah berusia tapi mengayuh basikal. Ada tak boleh dikongsi tips tu? Sebelum share, mungkin ada 2 perkara yang penting dalam menjadi cabaran kita. Okey. Setelah saya dah pension
62 tahun lah, umur 62, satu kerja 42 tahun kan. Okey. Ada dua dugaan yang besar kurnia Tuhan itu. Sama kehilangan anak saya umur 36 tahun pada tahun 15. Umurnya 36. Dia pun berbasikal di belakang ni kat Kesat Sawit ni. Oh. Allahu Akbar. Lepas stroke, itu menjadi satu cabaran lah. Kita teruskan idaman dia lah untuk nak teruskan yang tu yang pertama sekali. Okey. Baik. Yang kedua, saya di dugaan besar yang tahun sama, tahun saya di kenakan nama CLL lah, iaitu sensor darah. Dan dengan itu saya menjalani di kemo dan semua sekali sampai tahap memulih pada mulai 6 bulan, iaitu tahun 17 dan 18 dan Mei 18 saya itu cabar di saya sendiri, kata lepas ni saya akan teruskan dengan apa yang saya nak buat tu. Bulan Ogos tahun 18 saya mula dengan ride pertama, banyak bajet sikit lah, iaitu di Tampa 90. Itulah kali pertama yang paling jauh bagi saya lah. Oh, itu dia. Pakcik, kalau pakcik boleh kongsi sikit pakcik, tip macam mana nak jaga stamina supaya jadi macam pakcik ni. Dah bongok pun masih boleh kayu jejauh lagi. Kami ni naik tangga pun mengah Haji. Macam mana tu? Yang pertama saya ingat Winda, mindset kan. Mindset. Mindset. Yang kedua Haji. Itu meliputi lebih kurang 80% daripada semua apa yang saya buat, dan bagi saya itulah satu-satunya yang mendorong saya yang push lah, menjadi push factor bagi. Baik, itu dia apa yang dikatakan oleh bapa mertua saya, iaitu Muhammad Fauzi, iaitu di mana kekuatan minda adalah menentukan, iaitu lebih kurang 80% menentukan kekuatan seseorang itu. Dan ini adalah penting. Saya sangat-sangat bersetuju dengan pendapat ini, di mana kita pernah dengar mental jangan koyak, jiwa biar kental. Jadi saya akan berkongsikan 5 tip di mana kekuatan mental ini, kekuatan minda ini, dan 5 tip ini semoga ia dapat membantu anda juga mencapai matlamat berbasikal anda. Tip yang pertama iaitu anda kenalah tetapkan apakah matlamat utama anda di dalam hobi berbasikal ini. Matlamat ini kenalah dibagikan kepada 2 bahagian, iaitu matlamat jangka pendek dan matlamat jangka panjang. Contohnya, matlamat jangka pendek saya adalah sekadar macam tadi, contohnya ialah untuk sekadar berada, untuk menghilangkan kerusingan. Matlamat jangka panjang contohnya anda ingin kesihatan yang lebih baik supaya anda dapat mengatasi suatu masalah kesihatan yang tertentu. Mungkin juga anda mempunyai matlamat jangka panjang yang tinggi, contohnya anda ingin merealisasikan potensi anda nak memenangi satu pertandingan, ataupun anda ingin macam saya ada kategori hampir otai, jadi saya ingin menjelajah dalam beberapa negara. Kemudian sebelum ini alhamdulillah saya dan isteri saya dapat mengembara ke Germany dan juga Itali. Sambil berkayuh, kami juga dapat melancong ke negara-negara ini. Matlamat ini akan menjadi suatu panduan kepada anda, dan anda boleh mengkaji perkembangan anda dari semasa ke semasa, dan matlamat ini juga akan mendorong anda. Contohnya, apabila anda menyertai suatu kayuhan, katalah anda ingin menyertai 1000 km kayuhan, contoh. Jadi dalam perjalanan anda tu, anda kena gunakan panduan itu. Okey, 1000 km ni di antara cabaran yang anda ingin hadapi supaya anda dapat mencapai matlamat anda yang telah anda tetapkan sebelum ini. Jadi itu contohnya. Jadi apabila anda punya minda yang tersebut, anda tahu apakah matlamat anda di dalam berbasikal ini, jadi ini akan memberikan anda panduan, ini akan memberikan anda motivasi. Jadi jika orang bertanya pun,
Kenapa kamu sangat minat dalam hobi berbasikal ni? Anda tahu jawapannya. Jadi ini adalah penting. Itu satu. Pertama ialah matlamat anda kena tetapkan, dan anda kaji dari semasa ke semasa, dan anda ukur dari semasa ke semasa untuk melihat sama ada perkembangan anda, prestasi anda adalah dalam perjalanan dalam mencapai matlamat utama jangka pendek ataupun jangka panjang ini adalah memang berkembang. Jadi itu adalah penting. Itu akan mendorongkan, itu akan menentukan kelas trend anda dalam mencapai matlamat anda. Tip yang kedua ialah di mana anda melihat sesuatu cabaran yang besar itu dapat diatasi dengan cabaran yang kecil. Contohnya, jika anda ingin berkayuh 100 km, 160 km, anda tidak melihat hanya pada 100 km ataupun 160 km, tetapi anda melihat ia sebagai cabaran-cabaran kecil yang anda harus atasi, dan akhirnya anda akan mencapai ataupun mengatasi cabaran yang paling besar. Contohnya, jika anda ingin berkayuh 100 km, anda melihat 100 km itu adalah 5 kali 20 km kayuhan ataupun cabaran kecil yang anda perlu hadapi. Jadi bermaksud setiap 20 km anda kata, okey, saya akan sampai 20 km yang pertama, saya akan berhenti sekejap, saya akan minum kopi ke apa, ataupun saya akan berhenti sekejap, tarik nafas, minum air, menikmati pemandangan, dan saya teruskan kepada 20 km seterusnya, kedua, ketiga, keempat, kelima, sehinggalah anda boleh mencapai 100 km. Begitu juga dengan 160 km. Sama juga formulanya. Contohnya, anda akan buat setiap 30 km anda akan berhenti, anda akan minum kopi, anda akan menikmati pemandangan, anda akan pergi ke kedai sekejap, makan roti dan sebagainya, dan sambung balik 30 km, 30 km, 30 km sehinggalah anda mencapai 160 km. Itu yang saya maksudkan bahawa anda melihat sesuatu cabaran yang besar itu adalah dengan mengatasi cabaran-cabaran yang kecil. Ini juga formula ini memang berlaku, di mana saya sebelum ni saya katakan bahawa masa saya kecil, saya muda, 3 km pun saya tak dapat capai dalam merentas desa. Tetapi bila saya sudah berumur, walaupun umur 30-an, 40-an, okay, tapi saya boleh mencapai 42 km dalam maraton dengan mudah. Tidak mustahil, sebab di mana saya melihat 42 km tu adalah beberapa cabaran kecil, di mana 10 km, okay, jadi 10 km 4 kali sehinggalah saya mencapai 42 km melengkapkan maraton. Jadi begitu juga dengan hobi berbasikal ini, formulanya sama. Jadi pernah anda terdengar di mana teka-teki mengatakan bagaimana anda makan seekor gajah. Jadi jika anda bayangkan untuk makan seekor gajah tu adalah sangat mustahil, kan? Sebab saiznya besar. Tetapi jika anda fikirkan, bayangkan jika anda dapat sembelih gajah itu dulu dan anda potong gajah itu dalam saiz yang kecil, jadi anda boleh makan seekor gajah. Itu secara metafornya lah. Jadi sama juga dengan aktiviti berbasikal ni. Jadi jika anda pandang katalah macam 100, 160 km, 200 km, 300 km, 600 km, contohnya dalam aktiviti outdex, long distance cycling, di mana jaraknya adalah ekstrim dan anda boleh capai, tapi cara anda capai adalah melihat kayuhan ini adalah di mana anda perlu mengatasi dengan kayuhan-kayuhan kecil sehinggalah anda mencapai matlamat anda. Jadi begitulah. Okey, itu tip yang kedua. Tip yang ketiga ialah di mana anda boleh mendapat kekuatan minda ini di mana anda live in present. Apakah maksud live in present ini? Di mana anda menyedari di mana keadaan semasa anda dan anda hidup dalam keadaan semasa anda. Ini adalah penting. Bukan saja dalam motivasi dan pembacaan yang mungkin anda pernah baca tentang live in present ni.
Di mana bila saya berkayuh tu, dia bukan autopilot. Contohnya kadang-kadang jika kita membuat sesuatu itu terlampau rutin, okay, contohnya ibadah kan, bila kita mengerjakan solat, kadang-kadang bila kita autopilot, kita tidak merasai apakah makna solat itu sendiri. Tetapi jika kita khusyuk, jika kita merasai dan kita memahami pembacaan surah-surah, pembacaan doa-doa dalam ibadah kita, jadi kita sebenarnya live in present, iaitu hidup dalam keadaan semasa. Begitu juga dengan kayuhan, di mana bila anda berkayuh, anda bukan kepala anda berterbangan di mana-mana. Okey, boleh juga di mana anda boleh bawa masalah anda semasa kayuhan, tetapi berapa lama anda dapat berbuat demikian, autopilot. Di mana saya juga kadang-kadang, betul, saya akan bawa sedikit masalah di pejabat dan sebagainya bersama-sama kayuhan saya. Tetapi jika saya pergi ke tempat-tempat yang cantik, contohnya sebelum ni saya berkongsi di mana saya telah mendaki Cameron Highland dengan basikal saya, di mana saya memang menikmati pemandangan, memang saya mendengar alam sekitar, di mana ada bunyi binatang-binatang dalam hutan, di mana ada bunyi air terjun, dan memang saya dapat menghargailah dan saya dapat bersyukur di mana saya dapat hidup dalam keadaan semasa. Jadi bukan autopilot, bukan rutin. Jadi itu adalah satu nikmat dan itu merupakan satu kekuatan minda. Sebelum ni ada juga yang mengatakan bahawa bila anda ingin pergi ke suatu destinasi, anda kena bayangkan destinasi tersebut. Betul, tetapi dalam aktiviti berkayuh ni lain sedikit, di mana kayuhan ni adalah satu pengembaraan, satu journey. Jadi apa yang anda lakukan ialah anda cuba nikmati setiap detik kayuhan anda. Okey, dan sebenarnya jikalah dalam kayuhan tu terlampau mencabar, sebenarnya anda berkata-kata dengan tubuh badan anda. Sama juga dalam aktiviti larian, ya. Sebenarnya saya banyak berkata-kata, negotiate, dan saya mengawal anggota badan saya. Contohnya jika badan saya sakit, jika kaki saya lenguh, jika saya kurang tenaga, saya akan berkata-kata, okey, kita tinggal berapa kilometer lagi untuk berlari. Sama juga dengan kayuhan, di mana kita boleh berkata-kata dengan kaki kita dan kita akan kata, okey, sekejap lagi kita akan sampai. Baiklah, kita boleh lakukan bersama. Baiklah, kita masih mempunyai kekuatan, kita boleh lakukan ini. Jika kita lakukan, bermaksud kita telah mencapai sesuatu. Jadi anda sebenarnya negotiate, anda berkata-kata dengan diri anda dan juga dengan anggota badan anda. Jadi itulah tip yang ketiga, iaitu live in present. Baik, seterusnya ialah tip yang keempat. Baik, tip yang keempat ni adalah di mana anda telah tetapkan dalam minda anda bahawa biarlah sakit sekarang, jangan sakit kemudian. Okey, dalam quote di mana Peter Sagan, okey, di mana beliau telah mengatakan bahawa biarlah sakit sekarang, maksudnya biarlah sakit sekarang daripada sakit kemudian. Jadi dalam quote ini juga adalah satu quote yang sangat istimewa. Everyone must choose one of two pains, the pain of discipline or the pain of regret. Itu adalah satu quote ataupun kata-kata yang memang bermakna, di mana kita semua kena memilih sama ada kita ingin sakit disebabkan oleh disiplin ataupun sakit disebabkan kita menyesal. Okey, jadi maksudnya, jadi jika kita memilih hobi berbasikal ni, di mana kita disiplinkan diri kita, di mana kita perlu bersenam, kita perlu beriadah, okey, dan kita perlu kuatkan diri kita menghadapi cabaran. Jadi itu adalah pain of discipline, iaitu kesakitan disebabkan oleh disiplin. Dan ia adalah satu pelaburan, dan ia adalah satu yang lebih baik daripada kesakitan disebabkan kita menyesal, okey, kerana kita tidak menjaga kesihatan kita. Jadi jika kita tetapkan dalam minda kita bahawa biarlah sakit sekarang dari sakit kemudian, jadi ini apabila anda berkayuh, okey,
anda akan sebenarnya setiap kali badan anda lenguh, setiap kali anda merasa anda telah menghadapi satu cabaran dalam basikal ni, sebenarnya anda akan automatik anda akan rasa positif. Memang ini benar. Sebab pernah di mana satu acara berbasikal yang saya telah sertai, iaitu Lekas Highway, di mana bila habis, di mana saya telah mendengar sekumpulan peminat berbasikal, di mana mereka bersembang di antara kaum mereka, katakan, oh memang mencabarlah route ni, di mana mereka telah menghadapi berbagai cabaran kan, dan mereka ada yang menyesal. Dan dengan selambaknya saya saja je join perbualan mereka. Saya katakan, tapi sakit ni lah yang membuatkan shock tau. Kita rasa shock, lagi sakit, lagi shock. Sebenarnya next time kita kena join lagi event-event macam ni, sebab sakit ni lah dia akan membuatkan kita lebih kuat lagi di masa yang akan datang. Jadi saya selambak join group tu. Saya kata kat mereka, okay, sakit ni ialah, the pain is good, okay, tapi kamu kena bezakanlah di antara kesakitan yang betul-betul serius kan. Jadi jika disebabkan oleh anda tidak berkayuh dengan betul, disebabkan kemalangan, itu adalah kesakitan yang perlukan rawatan. Tapi jika kesakitan disebabkan oleh cabaran yang anda hadapi, jadi itu sebenarnya akan membuatkan anda lebih kuat. Jadi ingat, tip yang keempat ialah di mana anda kuatkan minda anda. Anda katakan, biarlah sakit sekarang daripada sakit kemudian. Okay, di mana kalau contohnya jika anda duduk rumah saja menonton Netflix saja, Netflix pun saya pun menonton dan saya pun suka, tetapi taklah sampai saya tak buat apa-apa, senaman dan sebagainya. Jadi jika kita tak sakit sekarang, tapi kita akan sakit kemudian, di mana kita tidak bersenam dan kita mungkin satu hari nanti menghadapi masalah untuk berjalan, untuk berlari, untuk berkayuh. Jadi kita cuba atasilah, kita janganlah sampai begitu ya. Jadi kita haruslah bersenam, okay, menjaga kesihatan kita. Jadi hobi berbasikal ni adalah salah satu cara di mana kita dapat melaburkan dalam kesihatan kita. Tip yang kelima dan tip yang terakhir ni juga amat penting untuk kekuatan minda anda. Sebab anda kena tahu, okay, kita kena pergi ke matlamat yang utama. Jadi untuk mencapai matlamat tu, kita kena berjasa kepada dua. Okay, pertama ialah kita kena bersyukur kepada pencipta kita, okay, kepada Ilahi. Jadi kita kena, jadi bila kita berbasikal tu, bila anda melihat sesuatu yang istimewa, sesuatu yang indah, anda kenalah bersyukur kepadanya. Jadi anda bila ada masa terluang dan bila anda menghadapi cabaran pun, anda berzikir, anda berdoa, dan itu adalah baik. Dan dalam English kita panggil gratitude. Jadi kita bersyukur, okay, dan kita menghargai kesihatan yang diberikan kepada kita. Jadi itu adalah penting. Dan lama kelamaan minda gratitude, iaitu kesyukuran ni, di mana ia akan memberikan lebih lagi kekuatan kepada diri anda, bukan saja dari segi minda, jadi kekuatan fizikal pun anda akan dapat menikmatinya. Kedua ialah di mana anda kena berbakti kepada manusia yang lain, iaitu berbakti sesama kita, di mana anda berkongsi ilmu, di mana anda saling bantu-membantu. Jika kawan anda pancit tayarnya, anda bantulah, dan jika kawan anda bong, anda tolonglah, kan, bagilah apa-apa makanan yang anda ada, ataupun power gel ke apa, ataupun anda teman dia, kan, sama-sama berkayuh, tolong dia tarik dan sebagainya. Jadi saya percaya orang yang memilih hobi berbasikal ni, sepatutnya anda semua, kita semua adalah orang-orang yang baik, mempunyai hati yang baik. Sebab cyclist ni, di mana-mana saja saya pergi, sebenarnya mereka ni tidak sombong, peramah, dan mereka mempunyai hati yang baik. Dan saya telah membuat ramai kawan, bukan saja di Malaysia ni, event bila saya pergi ke Itali, pergi ke Jerman, sampai sekarang kami masih hubungi antara satu sama lain. Jadi macam contohnya di
mana di Itali saya telah berjumpa seorang cyclist, iaitu peminat berbasikal berbangsa Belanda, daripada Netherlands, di mana nama beliau ialah Mark van der Hol. Jadi Mark van der Hol ni, ataupun kita panggil Mark, di mana beliau ni adalah bangsa Belanda yang memasuki Islam, di mana beliau telah berkahwin dengan seorang daripada Indonesia. Jadi inilah menarik, di mana kebetulan bila kita, itulah Tuhan nak jumpakan saya dengan Mark ni, di mana bila saya sampai ke destinasi untuk perlumbaan, di mana saya park kereta, tiba-tiba datang satu lagi kereta, di mana kami pun mencari di mana lokasi permulaan acara berbasikal. Tiba-tiba wife saya pun keluar daripada kereta, dan isteri Mark jumpa isteri saya, sebab isteri saya pakai tudung lah. Jadi terus Assalamualaikum. Jadi mereka pun terus berbual dan sebagainya, sebab rupanya Mark juga adalah seorang Muslim. Jadi memang menarik kan. Dan sebenarnya bila berkayu tu ramai, ada lebih kurang 700 peserta di Itali, di Montepulciano, di mana bila bermula tu saya ingat mungkin saya tak jumpa lagi Mark, dan kebetulan pit stop yang pertama saya telah jumpa Mark, dan Mark ajak saya sama-sama berkayu. Tapi saya kata saya ni berkayu slow lah kan, saya nak relax je, santai-santai je. Dan dalam route yang saya sertai ini adalah lebih kurang 40 km, iaitu jalan berbatu, iaitu gravel route. Berkayuh dengan basikal road bike di jalan gravel bike ni memang amat mencabar. Jadi sebab jalannya lincin, ada ramai cyclist yang jatuh. Jadi sebab itulah saya bercadang untuk santai-santai saja. Dan bukitnya memang tinggi-tinggi, lebih kurang 17 gradient, 17 darjah, dan memang mencabarlah. Dan pernah satu masa di mana ada satu perempuan datang bertanyakan berapa kilometer lagi untuk sampai ke garisan penamat. Jadi saya kata lebih kurang 10 kilometer. Dan apabila perempuan tu telah pergi ke depan, dan bila saya tengok di mana perempuan tu mendaki bukit di depan tu, seolah-olah perempuan tu mendaki iaitu dinding. She's climbing a wall. Di mana bukitnya memang amat tinggi. Amat tinggi lah. Jadi seolah beliau macam Spiderman, berkayuh di atas dinding. Itulah pengalaman. Tapi sebenarnya bila saya telah sampai ke bukit tersebut, dan sebenarnya kita bila berkayuh ni, kita tak adalah tengok tinggi kan, kita tengok di bawah kan. Jadi step by step, kayuhan demi kayuhan, sebenarnya kita dapat atasi bukit walaupun setinggi dinding. Jadi itulah antara kekuatan minda. Dan Mark ni, dan beliau akan berkayuh bersama-sama saya sehinggalah kami sama-sama ke garisan penamat. Dan isteri kami, isteri kami yang tunggu di garisan penamat tu risau. Saya dan Mark telah berkayuh hampir 10 jam sebenarnya kami berkayuh, dan isteri kami risau kami telah berkayuh hampir 10 jam. Dan itulah mereka pun pelik juga, sama mereka berbual. Dan isteri Mark dan isteri saya berbual, di mana beliau tanya kenapa mereka memilih aktiviti sebegini, menyusahkan diri kan, pergi shopping saja kan best. Tapi itulah kita, matlamat kita ialah kita ingin mencabar, kita ingin menguji potensi kita dalam kehidupan. Jadi kita berbalik-balik kepada matlamat kita yang pertama. Jadi itu je 5 tip. Pertama ialah anda kena tentukan apakah matlamat hobi anda yang pertama, dan kemudian dari semasa ke semasa anda nilai prestasi anda. Kedua ialah di mana anda mengatasi cabaran yang besar ini dengan cara mengatasi cabaran yang kecil, satu persatu sehinggalah anda capai cabaran yang besar. Ketiga ialah di mana anda live in present, iaitu hidup dalam keadaan semasa. Hayati, nikmati perjalanan anda, pengembaraan anda, dan anda boleh autopilot, anda boleh bayangkan masalah-masalah di pejabat dan sebagainya, tapi ada masanya anda perlu menikmati keadaan semasanya.
Jadi cabaran yang anda lalui, di mana peluh yang menitik, di mana angin yang menghembus ke muka anda, semuanya anda nikmati. Jadi anda live in present, anda dapat membayangkan keadaan semasa itu, pengembaraan tersebut. Okey, dan keempat ialah di mana anda mengatakan ataupun anda telah menentukan bahawa biarlah sakit sekarang daripada sakit kemudian. Dan akhir sekali ialah anda kenalah ada tetapkan minda anda dengan kesyukuran, sentiasa berbuat baik dan sentiasa menganggap cyclist-cyclist, peminat-peminat basikal yang lain benda-benda yang positif, benda yang baik. Jadi itu juga akan memberikan kekuatan minda kepada anda. Jadi itu dia tip tentang kekuatan minda. Jadi diharap selepas ini anda dapat menggunakan sebahagian walaupun tidak kesemua tip-tip ini, dan saya percaya dengan teknik-teknik, dengan segala tip yang saya kongsikan sebegini disertai dengan kekuatan minda ni, insya-Allah anda akan mencapai matlamat berbasikal anda. Jadi apa komen anda? Adakah anda mempunyai cadangan lain? Adakah anda punya tip lain untuk menguatkan minda? Sila kongsikan di ruangan komen, dan terima kasih. Itu saja perkongsian saya pada kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.